Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPGM KTHO kelas pertama 2025. Pada malam yang barakah ini, bersamaan 14 Ramadan 1445 Hijrah, kami akan melakukan diskusi ilmu yang bertemakan zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Bersama saya, Siti Alia binti Yusof, dan rakan panel saya iaitu Azimah binti Abdul Aziz, Nik Muhammad Mustaqim bin Zainuddin, dan Nur Aina Shakira binti Bahrul Shah. Seterusnya, kita akan lihat topik perbincangan kami pada hari ini. Okey, topik perbincangan kami ialah tentang dakwah zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Yang kedua adalah persamaan pendidikan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan pendidikan pada zaman kini. Yang ketiga adalah perbezaan pendidikan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan juga pendidikan pada masa kini. Okay. Secara ringkas, Khulafa Ar-Rasyidin bermula selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, di mana kaum Ansar telah berhimpun dan melantik pemimpin dalam kalangan mereka di Sakifah milik Bani Sa'idah. Ada 4 khalifah pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Era pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin dibahagikan kepada perkembangan mendadak dalam tempoh 25 tahun dan 5 tahun konflik dalaman. Baiklah, mari kita pergi terlebih dahulu tentang dakwah zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah pertama zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Abu Quhafa. Saya akan mengemukakan 2 strategi Saidina Abu Bakar dalam menyebarkan dakwah. Yang pertama ialah pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Saidina Abu Bakar ni telah mengambil inisiatif kerana ramai penghafal Al-Quran yang syahid semasa peperangan Yamamah, iaitu peperangan yang berlaku untuk memerangi golongan yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Abu Bakar juga telah mengumpul ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di pelepah-pelepah tamar, tulang-tulang unta dan sebagainya untuk dikumpulkan. Abu Bakar juga telah menugaskan Zaid bin Thabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Jadi dengan ini, Al-Quran dapat diwarisi kepada generasi akan datang. Seterusnya, strategi kedua Saidina Abu Bakar ialah teladan yang baik. Okey, kenapa saya katakan begitu? Okey, Saidina Abu Bakar ini telah menerapkan keteladanan yang baik dalam diri sebagai salah satu cara untuk menyebarkan dakwah. Bukan sahaja memiliki sifat sopan santun, tetapi juga Saidina Abu Bakar terkenal dengan sifat tawaduk dan rendah diri. Saidina Abu Bakar ini selalu mengeluarkan harta dan membantu rakyatnya. Selain itu juga, Saidina Abu Bakar juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti memerah susu meskipun beliau adalah pemimpin umat Islam pada zaman itu. Dengan sifat dan teladan yang ditunjukkan, ramai rakyat atau orang sekeliling yang tertarik untuk memeluk agama Islam dan menerima dakwah-dakwah Islam. Seterusnya, saya akan pergi kepada khalifah yang kedua iaitu Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab ini merupakan Bani Adi Quraisy. Strategi dakwah Saidina Umar ialah utusan ke wilayah-wilayah. Kemenangan dalam peperangan Yarmouk pada zaman Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usaha Saidina Umar untuk menyebar ke wilayah-wilayah yang lain.
Saidina Umar ini mengutus para utusan ke berbagai wilayah untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka diberi tugas untuk memberikan pengajaran agama Islam dan menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat setempat di wilayah tersebut. Hal ini untuk memperkuat keimanan masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penduduk dunia. Selain itu juga, Saidina Umar juga menerapkan syariat Islam dalam kehidupan. Saidina Umar sangat konsisten dalam menerapkan syariat Islam dalam undang-undang. Undang-undang perundangan berkenaan keteraturan pasar, ukuran dalam jual beli, atur cara kebersihan dan sebagainya juga perlu mengikut pensyariatan Islam. Beliau memastikan bahawa seluruh masyarakat mematuhi ajaran Islam dan menjalankan kewajipan mereka dengan baik. Hal ini untuk memperkuat keimanan masyarakat dan memperbaiki akhlak yang buruk. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Saudari Azimah untuk menerangkan tentang strategi dakwah zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alia. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kaedah atau strategi dakwah penyebaran Islam pada era pemerintahan Khalifah Saidina Uthman dan juga Saidina Ali. Pertama, kita lihat dahulu kepada pemerintahan Saidina Uthman. Antara strategi dakwah yang digunakan oleh beliau ialah pembinaan masjid. Saidina Uthman bin Affan memahami kepentingan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan dalam masyarakat Islam. Jadi, beliau mengambil inisiatif untuk membina banyak masjid di seluruh wilayah Islam. Wilayah Islam pada ketika itu meliputi sebahagian daripada benua Asia dan Afrika, terutamanya kawasan Parsi, Iraq, Armenia, Azerbaijan, Turki, Syria, Palestin, Jordan, Mesir dan Yaman. Tidak lupa juga kawasan Teluk dan Semenanjung Arab. Seluruh kawasan dan wilayah ini disatukan dan bernaung di bawah satu empire atau kuasa baru yang lebih besar, iaitu Empire Uthmaniyah. Pembangunan masjid di kawasan ini bukan sahaja dapat mewujudkan keadaan yang kondusif untuk ibadah umat Islam, tetapi juga menjadi tempat masyarakat untuk belajar dan mendalami ajaran Islam. Strategi yang kedua ialah menghantar utusan ke pelbagai negara. Saidina Uthman bin Affan memahami kepentingan menyebarkan ajaran Islam ke pelbagai negara. Inilah sebabnya beliau menghantar utusan ke pelbagai negara untuk menyebarkan Islam. Para utusan ini berinteraksi dengan tokoh agama dan kerajaan di negara tersebut untuk memperkenalkan Islam. Salah satu contohnya, pada tahun ke-24 Hijrah, Saidina Uthman menghantar pasukan yang dipimpin oleh Al-Walid bin Aqabah ke negara-negara utara, khususnya Azerbaijan dan juga Armenia. Rakyat di situ menyerah kalah tanpa peperangan. Hal ini sekaligus dapat mengelakkan sebarang pertumpahan darah dan juga menjamin keselamatan rakyat. Strategi ini menunjukkan bagaimana Saidina Uthman menggunakan pendekatan yang pelbagai dan inklusif dalam dakwahnya. Beliau mengerti bahawa menyebarkan ajaran Islam bukan sahaja memerlukan perkataan, tetapi juga tindakan yang jitu dalam membentuk pembangunan masjid dan penyebaran utusan. Seterusnya, Saidina Ali bin Abi Talib, iaitu khalifah yang keempat dalam sejarah Islam yang terkenal dengan strategi dakwahnya yang unik dan berkesan. Strategi yang pertama ialah sifat kepahlawanannya. Saidina Ali bin Abi Talib terkenal sebagai pahlawan yang berani dan gagah. Beliau adalah salah satu contoh terbaik untuk dicontohi oleh umat Islam. Antara perkara yang pernah berlaku ialah ketika beliau mengalahkan Amir ibn Amr Wud, seorang panglima Quraisy yang terkenal dalam perang Khandaq. Amr ibn Abdul Wud dikenali sebagai panglima paling handal dalam kalangan orang Arab pada zaman jahiliah. Ketika itu, Amr bin Abdul Wud mengajak untuk beradu tenaga sehingga Saidina Ali menyetujuinya.
Semasa pertarungan itu, Saidina Ali menunjukkan keberanian dan kemahiran mempertahankan diri yang luar biasa. Walaupun Amru ibn Abdul Wud dikenali sebagai seorang pejuang yang tangguh dan gagah, Saidina Ali berjaya juga mengalahkannya. Secara tidak langsung, ramai yang akan gerun sekaligus mengagumi Islam kerana sifat kepahlawanan yang dibawa oleh Saidina Ali. Strategi yang kedua ialah mengutamakan kedamaian. Dalam peperangan Siffin, ketika tentera Saidina Ali sudah hampir dengan kemenangan, Saidina Ali memilih untuk menghentikan peperangan dan memulakan proses rundingan apabila pihak musuh mengangkat mushaf Al-Quran. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan komitmen Saidina Ali terhadap prinsip keamanan dan keadilan. Ini membuatkan orang ramai beranggapan bahawa Islam sememangnya adalah agama yang aman dan harmoni. Strategi ini menunjukkan bahawa Saidina Ali memahami bahawa strategi menyebarkan Islam bukan sahaja memerlukan kekuatan fizikal, tapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keamanan dan keadilan. Seterusnya, saya serahkan perbincangan kita pada hari ini kepada saudara Mustaqim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan membincangkan tentang persamaan pendidikan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin dan pendidikan zaman kini. Jadi, seperti kita tahu, umat Islam amat dituntut untuk menuntut ilmu seperti mana sabda Rasulullah SAW an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW talaba ilmi faridatu ala kulli muslim. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda menuntut ilmu fardu bagi setiap orang muslim. Jadi seperti tahu umat Islam amat dituntut untuk menuntut ilmu. Jadi sama-sama kita lihat dan kita diskusi tentang persamaan pendidikan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin dan pendidikan zaman kini. Di persamaan pertama ialah pendidikan berintegrasi. Jadi pendidikan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan tetapi juga mencakupi aspek sosial dan politik. Ini sama dengan konsep pendidikan holistik moden yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan pelajar yang menyeluruh. Jadi pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan tapi juga mencakupi pembinaan karakter, etika dan nilai-nilai moral. Pendidikan diberikan melalui cara-cara yang berbeza seperti diskusi, penghafalan dan pengaplikasian langsung dalam kehidupan sehari-harian pelajar. Pendidikan pada masa Khulafa Ar-Rashidin juga mengutamakan pembentukan karakter yang relevan dengan pendidikan karakter di masa kini. Jadi pendidikan sosial pada masa itu juga mencakupi aspek sosial seperti adab sopan santun dalam keluarga dan masyarakat yang mengajarkan pelajar untuk hidup harmoni dalam masyarakat. Jadi apabila pelajar mempelajari tentang adab, tentulah hidup mereka dan hidup masyarakat sekeliling mereka juga menjadi tenang dan harmoni. Tiada ada pergaduhan sesama manusia. Jadi konsep kedua ialah pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang mencerminkan prinsip terbuka dalam pendidikan moden. Sekolah-sekolah pada zaman kini berusaha untuk menyediakan pendidikan yang dapat dipelajari oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka. Jadi konsep pendidikan ini mencerminkan pemahaman bahawa pendidikan adalah hak setiap individu dan merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Jadi prinsip-prinsip ini masih relevan dan menjadi dasar bagi sistem pendidikan moden yang berusaha untuk diakses oleh semua orang. Jadi tidak ada diskriminasi kaum dalam pendidikan berdasarkan latar belakang atau status sosial. Jadi semua individu, baik kaya maupun miskin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Tidak melihat daripada aspek warna kulit, bangsa, agama, akan tetapi semua manusia memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Jadi tiada sekatan untuk sesuatu atau seseorang untuk menimba ilmu tanpa ada sifat resis dalam kalangan guru-guru yang mengajar.
Jadi untuk perbezaan saya serahkan kepada saudari Aina Syakira. Okay, terima kasih Saudara Mustaqim atas persamaan pendidikan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan pendidikan zaman kini. Jadi sekarang saya akan terangkan tentang perbezaan pendidikan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan pendidikan pada zaman kini. Okeylah, di sini saya akan utarakan hanyalah dua, iaitu pendekatan pengajaran dan kurikulum. Okey, yang pertama adalah pendekatan pengajaran. Sistem pendidikan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin menekankan guru untuk mengajar hanya untuk mengajar dan murid hanya menerima ilmu pengetahuan yang dicurahkan oleh guru. Ini adalah pendekatan pengajaran yang lebih tradisional dan pasif di mana pembelajaran hanya berpusatkan kepada guru sahaja. Pada zaman ini, murid-murid lebih berfokuskan kepada hafalan Al-Quran, pengajaran Islam yang memerlukan hubungan terus dengan guru atau murabbi. Manakala pada zaman sekarang pula, iaitu pada zaman kini, pendekatan pengajaran telah berubah dan lebih menekankan kepada pembelajaran aktif dan juga kreatif. Pelajar diajar untuk berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan juga belajar secara kendiri. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpusatkan kepada murid di mana murid yang membentuk pembelajaran tersebut dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Guru sebagai pembantu kepada murid-murid mana murid-murid itu membentuk sesi pembelajaran tersebut. Lebih-lebih lagi dengan kewujudan teknologi yang menyebabkan pelajar lebih terdedah dengan ilmu luar yang membolehkan mereka menerokai ilmu itu sendiri dengan bimbingan guru sahaja. Yang kedua adalah perbezaan dari segi kurikulum. Pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, pendidikan lebih menumpukan kepada pendidikan keagamaan. Kurikulum pendidikan pada masa itu lebih berfokus kepada pengajaran Al-Quran dan hadis serta ilmu-ilmu agama lain. Hal ini dikatakan kerana pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ini adalah zaman ketika selepas wafatnya Rasulullah. Oleh itu, para sahabat lebih menumpukan kepada pendidikan keagamaan dan menyampaikan ilmu-ilmu agama. Lebih lagi kepada pengumpulan hadis dan juga penafsiran Al-Quran. Manakala pada zaman sekarang, sistem pendidikan ini lebih komprehensif dan mencakupi pelbagai bidang ilmu. Kurikulum pendidikan sekarang tidak hanya mencakupi ilmu pengetahuan alam dan sosial tetapi juga kemahiran hidup dan juga teknologi. Jadi sekarang kita boleh lihat wujudnya sekolah kemahiran, kolej vocational, sekolah permata yang menawarkan pelbagai kurikulum mengikut kesesuaian atau kecenderungan pelajar tersebut. Pembelajaran juga tidak tertumpu kepada satu bidang sahaja tetapi mencakupi hampir seluruh bidang supaya murid-murid ini dapat mempelajari pembelajaran setaraf dengan pelajar di luar negara dalam mencapai pendidikan berperingkat global. Baiklah, jadi kesimpulan diskusi kita adalah dakwah pada zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin ini merangkumi era Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali yang merupakan tonggak penting dalam sejarah penyebaran Islam. Mereka mengamalkan pelbagai strategi dakwah seperti membina masjid, menyebarkan Al-Quran hingga menghantar utusan ke pelbagai negara. Sementara itu, sistem pendidikan ketika itu tertumpu kepada pembelajaran Al-Quran dan ajaran Islam dengan menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Sebaliknya, pendidikan pada masa kini telah berkembang pesat dengan kehadiran teknologi dan juga inovasi serta kaedah pembelajaran yang lebih moden. Namun, matlamat utama pendidikan baik pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin maupun pada hari ini tetap sama iaitu mendalami kefahaman ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Justru, kita dapat melihat bahawa konteks dan kaedah berbeza tetapi sifat dakwah dan pendidikan dalam Islam tetap konsisten dan sama sepanjang zaman. Sekian saja diskusi kami semua pada hari ini.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan kami semua. Sekian, terima kasih.